Kita intro dulu. La 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 la. Tindakan Perikatan Nasional atau mana-mana pihak na tumpangkan kerajaan adalah sara dan menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Siapa kata? Assalamualaikum warahmatullahi. Masih lagi kita membicarakan tentang kehangatan langkah Dubai. Sonok pula guna perkataan tu masalahnya. Sebab ianya seolah-olah macam satu justifikasi betapa gerakan untuk menukarkan kerajaan yang entah apa-apa ini kepada kerajaan yang lain sekurang-kurangnya untuk menghentikan kekarutan yang dilakukan oleh kerajaan sekarang ini memang tengah berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ramai orang telah memberikan komen, terutamanya anak-anak papa, mengatakan bahawa sebarang tindakan untuk menukarkan kerajaan ini, untuk menumbangkan kerajaan ini adalah satu bentuk penderhakaan kepada Yang di-Pertuan Agong. Soalannya, betul ke macam tu? Sebelum itu, apalah saja yang tidak dikatakan berkenaan dengan langkah Dubai ini? Di mana segala ulasan kita telah pun dengar, konon-kononnya mereka telah berjumpa dekat Dubai, telah melakukan satu perbincangan dan sebagainya. Bahkan ucapan Tun Dr. Mahathir pun banyak sangat bagi hint masalahnya. Cuma kita tak nak discuss lah hint-hint tu dekat sini. Tetapi kerisauan Kerajaan Perpaduan Madani ini, kerisauan Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap langkah Dubai ini memang bukan satu perkara yang main-main, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita dapat lihat keterdesakan mereka, ketakutan mereka terhadap usaha untuk menumbangkan kerajaan ini memang benar-benar terang dan nyata. Kita dapat lihat sekarang ini tiba-tiba sahaja banyak pula tindakan siasatan dan sebagainya diadakan dan dikenakan ke atas pimpinan-pimpinan pembangkang ataupun mereka yang dikatakan sebagai dalang kepada langkah Dubai ini. Pagi tadi sahaja saya telah melaporkan kepada anda betapa tiba-tiba sahaja pihak polis menyatakan mereka sedang menyiasat dakwaan salah guna dana 700 juta untuk kempen promosi oleh kerajaan Muhyiddin Yassin dan juga kerajaan Ismail Sabri sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022. Dia kata benda ini kena siasat sebab banyak sangat program untuk mempromosikan kerajaan dan sebagainya. Tapi kalau nak ceritakan tentang promosi kerajaan, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau tidak menjadi kesalahan saya, zaman Muhyiddin, dia tak buat sambutan rumah terbuka sampai 6 negeri. Zaman Muhyiddin, dia tak buat pula sambutan 1 tahun pentadbiran Abah dekat mana-mana tempat. Macam tu juga dekat Ismail Sabri. Tak ada pula dia adakan konsert itu, konsert ini untuk meraihkan Perdana Menteri dan sebagainya, betul tak? Jadi, kalau nak cerita tentang promosi gila-gila kerajaan ni, Kerajaan Perpaduan Madani lagi turut mempromosikan diri mereka sendiri. Betul tak? Yang tu dah siasat ke tak nak masalah sekarang ni? Dah lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dikatakan membuat hutang baru sebanyak 104.16 bilion sepanjang tahun 2023 ini, sekadar yang dilaporkan. Jadi, rakyat nak tahu, nak lebih tahu, mana pergi 104.16 bilion itu dibelanjakan sebenarnya berbanding dengan 700 juta. Sebab kalau nak katakan tentang untuk pembangunan, masa bajet hari itu, perbelanjaan bangunan dipotong. Macam mana cerita sekarang ni? Dan juga kita semua tahu, tiba-tiba sahaja nama Tun Daim Zainuddin meletup tiba-tiba kerana siasatan yang dilakukan ke atasnya akibat daripada maklumat dalam kotak Pandora. Di mana benda ini kalau ikutkan dah siasat sejak bulan Februari hari itu. Kenapa tiba-tiba sekarang pula tiba-tiba nak meletup semua sekali? Tiba-tiba pula macam orang kata apa, banyak sangat nak dihadapkan pada ketika ini dan dandi juga nak buat semua sekali kan? Lain macam betul tuan-tuan sekalian. Banyak betul perkataan tiba-tiba yang saya sebut. Boleh buat lagu tiba-tiba. Ternyanyi pula. Sorry lah ya. Tapi apa-apa pun yang saya nak khabar dekat anda ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, betapa kecuakan Kerajaan Perpaduan Madani terhadap langkah Dubai ini bukan satu perkara yang main-main. Dan bila benda itu betul-betul mendatangkan reaction daripada Kerajaan Perpaduan Madani ini, maka ketahuilah bahawa langkah Dubai itu berkemungkinan besarnya memang wujud dan memang tengah kuat dan berkemungkinan besar pun telah berjaya masalahnya. Kenapa saya katakan macam telah berjaya? Sebab kalau kita tengok perutusan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia, perutusan beliau secara solo lah, bukan ucapan amanat, tapi perutusan secara solo. Beliau tak buat dekat tempat yang sepatutnya Perdana Menteri buat. Tak ada Menteri Malaysia, Jawatan Negara tinggi kanan, tak ada. Cuba tengok dekat screenshot dah lama ini. Zaman Muhyiddin, zaman Ismail Sabri, zaman Najib, semuanya buat ucapan sempena tahun baru dekat setup yang memang khusus, disiarkan secara rakaman oleh TV-TV perdana. Tetapi kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak pula disiarkan dekat TV-TV perdana rakaman ucapan tersebut. Dan kalau ikutkan location beliau pun macam
macam buat ke tepi kedai mamak masalahnya. Tapi itu memang lokasi biasa beliau. Cumanya tidak sesuai lah sebagai seorang Perdana Menteri untuk buat ucapan rasmi selaku seorang Perdana Menteri. Patutnya beliau pakailah baju kod, pakai tie kalau nak pakai tie kan, pakai pakaian rasmi sebagai seorang Perdana Menteri. Lepas tu dia punya setup tu betul-betul macam ketua negara. Tapi dia buat macam buat podcast macam saya masalah sekarang ni kan. Dan tak siapa pun macam perasan, Datuk Seri Anwar Ibrahim ada buat perutusan tahun baru ke? Sebab dia banyak main kat YouTube je. Bagi anda yang terlepas pandang perutusan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk tahun baru 2024 ini videonya yang saya telah rakamkan. Saudara-saudari rakyat Malaysia dikasihi sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah intipati yang boleh kita dapat daripada ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu? Anda boleh tulis dekat ruangan chat nanti insya-Allah. Berbalik pada isu kita tuan-tuan sekalian, panjang dah kita intro pasal langkah Dubai ini. Adakah benar tindakan untuk menjatuhkan kerajaan pada ketika ini ataupun untuk menumbangkan Perdana Menteri adalah ibarat menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong dan juga merupakan satu perkara yang salah? Sebenarnya sebarang tindakan untuk menjatuhkan kerajaan ke atau menumbangkan kerajaan ke ataupun tiba-tiba MP itu tidak lagi menyokong Perdana Menteri ke, ianya tidak menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Tidak sama sekali. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana perkara ini adalah mengikut perlembagaan. Dalam perlembagaan negara kita, tuan-tuan dan sekalian, ada perkara 43/4 yang menyatakan bahawa seseorang Perdana Menteri itu adalah di kalangan ahli parlimen yang mendapat sokongan majoriti daripada ahli-ahli Dewan Rakyat. Yang diyakini mendapat sokongan majoriti daripada ahli-ahli Dewan Rakyat. Dia tak kata pun Perdana Menteri itu hendaklah terdiri daripada parti yang mempunyai paling banyak kerusi dekat dalam Dewan. Tidak. Tetapi mendapat sokongan majoriti daripada ahli-ahli Dewan Rakyat. Sebagai contoh, katakanlah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dengan Pakatan Harapan berjaya menang pilihan raya, dia jadi Perdana Menteri. Tengok-tengok dalam Dewan itu, daripada 222 ahli parlimen, 170 orang tak sokong dia sebagai Perdana Menteri, termasuk di Pakatan Harapan sendiri, dia tak boleh menjadi Perdana Menteri, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab yang dikira ialah sokongan daripada ahli-ahli parlimen, bukan berapa banyak kursi parti kau ada. Itu tepat, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan adakah ini melanggar perlembagaan, melanggar Yang di-Pertuan Agong, menderhaka kepada YDPA? Jawapannya tidak. Sebab Yang di-Pertuan Agong hanya melantik Perdana Menteri berdasarkan hemat baginda yang seseorang itu mendapat sokongan majoriti daripada ahli-ahli parlimen. Bukannya Yang di-Pertuan Agong itu ambil salah seorang, okey aku pilih siapa. Engkau Perdana Menteri, aku lantik. Itu betul mendahaka. Tetapi Yang di-Pertuan Agong hanya memperkenankan pelantikan seseorang itu yang pada hemat baginda dapat sokongan majoriti. Kalau orang itu tidak ada sokongan majoriti, beliau tidak akan dilantik ataupun beliau tidak layak lagi untuk menjadi Perdana Menteri bagi mewakili kerajaan baginda. Ada faham? Lagipun kalau anda nak kata benda yang konon-konon langkah Dubai ini hendak mendahaka kepada raja, macam mana yang ini pula? Ini saya telah mendapat sokongan yang kukuh dan meyakinkan daripada ahli-ahli parlimen untuk saya persembahkan kepada Budi Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Strong majority, strong, formidable, convincing majority, not a small majority. Dengan sokongan dan majoriti kukuh dan meyakinkan, bermakna pada saat ini kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah jatuh. Tan Sri Muhyiddin sekarang ini dengan jumlah ini jatuh sebagai Perdana Menteri. Saya persilakan dia untuk bekerjasama. Yang itu tak mendahaka ke masalahnya? Apa dia? Akta lompat parti. Akta lompat parti itu, tuan-tuan sekalian, tidak membatalkan perkara 43/4 itu. Sebab akta lompat parti ini cuma menghalang mana-mana ahli parlimen melompat parti, menukarkan keahlian partinya. Contohnya orang itu, orang Bersatu tak boleh lompat pergi ke UMNO. Itu baru lompat parti.
Tetapi apa yang Datuk Seri Anwar buat? Datuk Seri Anwar kata, you tak payah lompat parti, just nyatakan sokongan saja kepada saya. Itu yang berlaku kepada 5 orang MP Bersatu tersebut, termasuklah si Syed Hussein yang ditolak oleh rakyatnya sendiri pada ketika ini. Diorang tak lompat parti pun. Diorang tidak meninggalkan parti, tidak membatalkan keahlian, tetapi mereka hanya apa? Menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri sahaja. Dapatlah Perdana Menteri pada ketika ini 2/3 kerusi dalam kerajaan. Kalau yang itu, boleh pula tak lompat parti kan? Tidak apa-apa semua. Bila ahli-ahli kalangan kerajaan contohnya nak menyatakan sokongan kepada pembangkang ataupun tak nak sokong Perdana Menteri, macam-macam pula kau katakan. Weh, hipokrit lah kau ni masalahnya. Satu lagi perkara yang perlu saya nyatakan kepada anda, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Buat kali pertamanya, sebarang usaha langkah-langkah seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mendapat sokongan majoriti rakyat Malaysia, pelbagai bangsa, terutamanya orang-orang Melayu. Anda boleh tanya di mana-mana sahaja, rata-ratanya mengatakan bahawa baguslah kalau tukar, baguslah kalau tumbang, baguslah kalau jadi, sebab kami sudah tidak tahan dengan kerajaan yang dipimpin oleh seorang yang sangat-sangat clueless, tak tahu nak buat apa dengan perjalanan ekonomi negara kita ini, dengan perjalanan sistem dan juga tata kelola negara kita ini. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Inilah hakikat yang tengah berlaku sekarang ini. Betapa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mencatatkan rekod sebagai seorang Perdana Menteri yang setahun sahaja memegang tampuk pentadbiran kerajaan terus direject oleh rakyatnya sendiri. Yang paling penting sekali tuan-tuan sekalian, anda kena ingat, sebarang pergerakan untuk menumbangkan kerajaan untuk menjatuhkan Perdana Menteri melalui sistem sokongan kepada Perdana Menteri dan sebagainya, itu tidak melanggar perlembagaan, itu tidak menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong ataupun Majlis Raja-Raja. Sebaliknya, kalau mereka itu terus mengatakan demikian, percayalah mereka sebenarnya tengah menunggang satu perkara yang tak wujud pun masalahnya. Tapi saya rasa mungkin Raja-Raja pun dah jelak dengan perangai mana-mana pihak yang cuba untuk mempergunakan institusi diraja sebagai batu pelindung ketika sudah tidak mampu untuk bernafas lagi. Silap-silap, Raja-Raja Melayu boleh tanyakan kepada pihak-pihak sebegini yang tak segan silu terus hendak berlindung di belakang raja-raja untuk mempertahankan kedudukan kuasa. Soalannya ini, ampun tuanku. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?